Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semua sihat-sihat ya? Hari ini macam biasalah. Saya rasa macam tak tahu perniagaan ni saya nak bincang sikit pasal perniagaan ni. Kita ni dah berapa tahun masuk bikin niaga ni, dan kita sudah banyak mengetahui cara-cara buat perniagaan. Kat sini saya ada sikit cadangan untuk kita bagaimana untuk betul-betul berjaya dalam perniagaan. Apa yang kita tahu di sini sama-sama kita perhatikan, sama-sama kita lalui dalam syarikat kita ni, semuanya macam biasa-biasa sajalah. Banyak kekurangan yang ada dalam perniagaan ini yang tidak ramai yang ambil perhatian tentang ini, yang tak mau cari jalan keluar bagaimana betul-betul nak berjaya dalam perniagaan. Kita memang nak buat cara yang terbaik, tapi dengan banyak benda-benda yang terhalang yang kita tidak boleh mengatasi kerana sesuatu sebab. Jadi kita kena cari sendiri kaedah bagaimana untuk kita memajukan perniagaan kita. Saya terfikir dari segi apa yang kita lalui, orang kata bikin posting dekat Facebook, Instagram, bikin video live, bikin recording, habis hantar dekat WhatsApp, Messenger, kontak orang untuk bina perniagaan kita. Tapi semua itu yang saya lakukan dan ramai rakan-rakan kita yang melakukannya, ulangannya tak seberapa. Bagi saya, ia adalah satu cara yang lemah, yang kalau kita betul-betul nak menguasai perniagaan secara seamless, ini satu cara yang paling lemah lah. Banyak halangan. Pertama sekali, halangan kita susah nak dapat orang. Kita nak gunakan WhatsApp untuk dapatkan orang, tak ramai yang akan menjawab panggilan kita kalau kita buat phone call kepada mereka untuk mempelawa mereka masuk bisnes yang kita. Yang kedua, kalau kita promotekan produk kita dari WhatsApp, ramai yang tidak baca dan tidak ambil tahu. Yang ada terus padam, yang ada terus keluar daripada kumpulan yang kita bikin kita bikin dalam kita punya WhatsApp group. Banyak yang tak suka. Jadi ia satu halangan yang besar. Macam mana kita nak dekati mereka untuk mempromosikan produk kita dan juga mempelawa mereka masuk dalam kita punya bisnes. Selain itu, kita juga gunakan Facebook, gunakan Facebook untuk promote produk-produk kita dan juga bisnes kita dengan testimoni, dengan macam-macam lah. Tapi pun tidak begitu berkesan. Jadi apa yang saya perhatikan, kita ada banyak kekurangan dalam perniagaan ni yang menghambat kemajuan kita untuk mencapai kejayaan. Tapi tak tahulah, mungkin pandangan saya ni salah. Tapi inilah yang saya rasakan yang kita perlu ada. Kita perlu ada untuk betul-betul mencapai kejayaan.
Kalau tidak untuk kumpulan kita, sekurang-kurangnya untuk diri kita sendiri. Tapi saya belum dapat kepastian sama ada boleh dilakukan atau tidak. Pada pandangan saya, melalui pengalaman saya dan juga melalui daripada perkecimbangan saya dengan syarikat-syarikat luar, syarikat-syarikat yang besar, syarikat international daripada negeri-negeri Mak Saleh, negeri Eropah. Mereka tidak menggunakan cara yang kita gunakan sekarang. Sebab apa? Bagi mereka ini adalah cara yang agak lembab, lembab dan banyak halangan serta banyak cara-cara untuk kita lakukan untuk sampai ke matlamat kita. Jadi bagi mereka lebih suka menggunakan landing page ataupun website. Tapi saya heran kenapa syarikat kita tidak boleh adakan landing page ataupun website untuk kita buat promosi untuk perniagaan syarikat kita. Sedangkan kita sudah war-warkan kepada semua yang kita beroperasi secara online, offline dan juga seamless. Tapi kalau itu yang kita nak capai untuk jadi sebuah syarikat yang boleh berkembang dengan cara seamless dan boleh bertapak di mana-mana dalam dunia. Tapi kita kalau tidak ada website sendiri atau tidak ada landing page sendiri, macam mana perkara itu boleh berlaku? Mustahil. Sebab apa? Katakanlah sekarang anda di Singapura, anda ada seorang kenalan di Australia dan anda buat posting dalam Facebook. Kenalan anda mungkin ada Facebook di sana dan dia pun dapat juga iklan anda di Facebook anda. Tapi Facebook dia hanya untuk kawan-kawan dia saja. Mungkin kawan-kawan dia saja yang tahu yang dia ada ni produk dalam advertisement dekat Facebook dia ataupun ada dekat dalam Facebook dia. Pasal kerana kawan anda adalah rakan anda sendiri. Selain daripada dia, mungkin adalah beberapa orang kawan-kawan dia yang dapat. Tapi bagaimana kita nak tahu sama ada mereka minat atau tidak? Sedangkan kita tidak ada komunikasi di sana, kita cuma post dan mereka melihat. Kalau mereka suka, mereka komen. Kalau tak suka, mereka cuma lihat dan tinggalkan. Jadi bagi saya ini cara tidak begitu bagus. Sebab apa? Kita tak dapat berinteraksi dengan orang. Kita mahu macam mana kita buat satu posting dekat Facebook, kemudian mereka melihat apa yang kita post. Dan bila mereka komen, ada satu kawasan halaman yang mereka tekan, kita boleh berinteraksi dengan mereka dalam sama ada Messenger ataupun mungkin dalam WhatsApp. Kita tak menggunakan email. Sebab apa? Email memang susahlah kita nak pakai email, nak buka email. Kita tak dapat direct communication dengan customer kita. Jadi pandangan saya, kalau kita boleh adakan landing page sebagaimana syarikat-syarikat dari negara-negara barat, mereka semua kebanyakan syarikat-syarikat mereka menggunakan landing page. Landing page ni satu kebaikan, kita tak perlu adakan name card, tak perlu adakan advertisement. Kita hanya gunakan landing page kita ni untuk kita bikin iklan dalam Facebook ke ataupun di mana-mana. Kita boleh bikin iklan, dan iklan ni kira iklan berbayar. Kita bayar dengan umpama katalah Google. Kita boleh adakan iklan dekat Google
Yang kita ada landing page ni dengan ada website, link, kita taruh dekat Google atau dekat Facebook, dan bila landing page kita ni diterbitkan di Facebook ataupun di Google, mereka akan dapati ada link di bawah dan mereka akan tap link itu, dan dalam tap link yang ada tu yang milik kita, mereka akan dapat melihat syarikat, background syarikat. Mereka juga akan dapat melihat produk-produk yang ada dalam syarikat. Dan kemudian jika mereka memerlukan apa-apa produk, mereka cuma tekan dekat bahagian produk, nanti dia akan prompt dengan sendiri kebaikan produk dan berapa harga, bagaimana penghantaran. Di situ kita dapat berinteraksi dengan customer kita. Dengan cara tak langsung, mereka boleh jadi pelanggan kita ataupun boleh jadi IBO kita, ya, ataupun jadi partner, business partner kita. Dan bila ini berlaku, kita boleh buat promosi landing page kita di bukan satu tempat, di berbagai-bagai negara. Kita boleh adakan, umpama kata kita nak landing page kita ni dilihat di Amerika. Okey, kawasan mana? Latin America ke, nak di Chicago ke, di Washington ke, okey, di mana-mana kita nak, kita boleh post, dan kemudian kita boleh taruh di situ iklan ni kita nak berapa hari berlega di kawasan tersebut. Ini akan membuahkan hasil. Memang kita kena bayar lah, kena bayar dengan Google ataupun kena bayar dengan website company kan, yang menguruskan pengiklanan kita ni, kita kena bayar. Tapi semua tu boleh kita lakukan dengan cara online, auto deduction. Berapa lama kita pakai, berapa harga kita kena bayar, semua akan ditera-terakan di situ, dan kita tahu cukup masa mereka akan potong daripada bank kita. Harga-harga yang kita dah gunakan untuk buat promosi. Ini satu kaedah baru yang saya rasa saya ingin kongsi sama-sama dengan rakan-rakan, bagaimana kita boleh memajukan dengan lebih cepat dalam perniagaan kita. Jika tidak, kita akan tersendat sebagaimana dalam keadaan kita sekarang. Kita tak bergerak ke mana-mana. Kita hanya jadi ahli, beli barang, guna sendiri, kemudian cukup bulan tak ada hasil. Kalau tak ada sampai pada target yang diharapkan, kita tak ada duit, tak ada pendapatan. Tapi kalau kita ada target kita mencapai, dengan ada banyak orang di bawah kita membantu beli barang, kita dapat volume yang lebih tinggi, di situ mungkin kita akan dapat commission. Tapi setakat mana sajalah, kalau kita ada pelanggan ataupun jaringan network kita, kalau hanya setakat bawah 50 orang, berapa lama kita boleh bertahan? Saya rasa tak mudahlah untuk maju. Tapi kalau kita gunakan cara landing page ni, kita boleh dapat ramai pelanggan di luar. Ramai orang yang susah, ramai orang yang mencari. Kita boleh tag mereka melalui advertisement landing page kita di media sosial. So saya rasa kita perlu bergerak ke arah ini sekarang dan mencubanya. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Sebab itu kita dah masuk dalam syarikat ni, sampai hari ini kita masih di sini. Belum lagi menjadi, bila kita tanya rakan-rakan kita, ajak mereka join kita, mereka akan tanya, anda dah sampai ke mana? Kejayaan anda dah sampai setakat mana?
Berapa pendapatan anda sekarang? Kita tak boleh jawab. Sebab apa? Memang kita tak maju. Kita tak berjaya. Kita tak sampai ke mana. Kita pun tak ada pendapatan. Maka dengan itu mereka pun takkan nak join kita. Mereka pun takut juga. Kan? Mereka mengharapkan kalau mereka dapat join kita, mungkin mereka sudah penat bekerja. Mereka nak join kita untuk lepaskan pekerjaan, untuk terus buat bisnes. Jadi mereka nakkan kebebasan masa. Tapi kalau kita tak berjaya, kita ajar dia masuk, dia pun takut. Kan? Bila dia takut nak masuk, kita tak dapat orang. Bila kita tak dapat orang, kita tak bergerak. Kan? Jadi, susahlah kita nak cari network daripada apa yang telah kita capai setakat ini. Okey, dan mereka nak tengok bukti kita sudah dapat rumah, sudah dapat kereta, sudah dapat allowance kereta, allowance rumah, kita sudah dapat travel, kita sudah dapat. Ini kalau dalam jangka masa yang pendek kita boleh buktikan kepada mereka, mereka baru percaya yang apa yang kita nak mereka masuk dengan kita ni akan membuahkan hasil untuk mereka. Tapi selagi ini benda kita belum tercapai, orang akan rasa ragu-ragu untuk join kita. Dan mereka akan tetap kekal bekerja sampai mereka tidak diperlukan lagi. Ya? Itulah keadaan sekarang. Kalau kita tak fikir-fikirkan bagaimana kita nak jaya, bagaimana kita nak capai kecemerlangan, bagaimana kita nak dapatkan pendapatan, dan bagaimana kita nak mendapatkan kebebasan masa dan keuangan melalui perniagaan ini, kita harus ada pandangan lebih jauh dari apa yang kita lakukan sekarang. Ya, kita tak boleh ikut apa orang lain buat. Ya, sebab kalau kita, kata orang, kita kalau nak berjaya, kita nak kena jadi luar biasa. Ya, kalau kita jadi biasa macam mereka, kita sama macam mereka. Okey, kita nak kena fikir di luar daripada jangkauan fikiran kita. Kata orang, think out of the box. Yang ketiga, kita nak kena cari ilmu. Ya, tak boleh setakat apa yang kita tahu kita gunakan. Kita nak kena advance, kena jadi optimis, pandang lebih jauh, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Ya, bagaimana perniagaan ini kita dapat lakukan dalam jangka masa 20 tahun akan datang. Kalau setakat kita lakukan bagaimana yang kita lakukan sekarang, inilah keputusan dia. 3 tahun, 4 tahun duduk dalam perniagaan, habuk pun tak ada. Ya, asyik keluar modal beli barang, keluar modal beli barang, keluar modal beli barang. Orang lain dapat ribu-ribu, kita dapat habuk aja. Kan? Jadi kita nak kena ubah minda kita. Nak kena cari jalan keluar. Ya. Nak kena fikirkan walaupun kita kena bayar. Tapi jika katakanlah kita kena bayar 200-300 satu bulan untuk lakukan benda ini untuk kemajuan perniagaan kita. Tapi pendapatan kita 2-3 ribu satu bulan. Okey lah kan? Tapi kalau kita kena bayar sampai 1 ribu satu bulan untuk capaikan, untuk dapatkan 300-400 dalam kita punya e-wallet, tak ada arti lah. Kan? Asyik kita keluar duit, masuknya tak ada. Jadi kalau kita keluarkan setakat 2-300 bulan untuk buat publicity, buat advertisement, tapi pulangannya 2,000 satu bulan atau 3,000, memadailah kita lakukan. Ya. Jadi kita nak kena fikirlah kalau betul-betul nak buat ni bisnes. Saya sikit hari kemarin dah rasa macam nak berhijrah ke tempat lain. Tapi kadang-kadang saya terfikir, benda yang saya sudah bina separuh jalan, kenapa saya tak nak teruskan? Kenapa saya nak tinggalkan dan bina yang baru? Okey, dan di sinilah bila saya terfikir, saya nak cuba dengan jalan baru, dengan projek yang sama, tapi kaedah baru, ada kemungkinan ada nak mendatangkan perubahan pada perniagaan kita. Okey, sama-sama kita fikir-fikirkan
Sama-sama kita cari jalan bagaimana kita dapat lakukan dengan lebih terbaik dari sekarang. Jika tidak, kita umur mengejar kita, kejayaan makin jauh dari kita. Ya, kita tak boleh duduk diam, kita tak boleh lakukan apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Ya, kita nak kena pandang ke hadapan untuk lakukan benda-benda yang akan datang. Mungkin cabarannya lebih hebat. Kalau kita tidak bersiap sedia dari sekarang, kita takkan dapat bersaing dengan mereka. Mungkin kita akan tercicir. Ya, itulah harapan saya pada kawan-kawan semua. Kalau boleh, kita cari jalan lah. Bagaimana kita boleh dapat bersaing dalam media sosial, dalam zaman IT, di perniagaan ini dalam masa 10 tahun akan datang atau 20 tahun akan datang. Bolehkah kita bertahan ataupun adakah kita masih ada lagi dalam perniagaan ini? Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang kita kena pilih. Sama ada kita nak tinggalkan atau nak teruskan. Kalau nak teruskan, kita kena berubah. Kalau kita nak tinggalkan, kita sudah kira kecewa, gagal. Banyak kali saya pun sudah gagal. Kerana apa? Kerana inilah, saya fikirkan bina baru, tapi akhirnya semua tak terbina. Tapi dalam platform yang ini, saya rasa saya nak bina betul-betul untuk cuba kebolehan saya. Saya yakin saya boleh maju, saya yakin saya boleh dapat, dan saya yakin saya boleh capai. Kalau betul-betul saya berubah sikap dengan menggunakan kaedah yang baru ni. Marilah sama-sama kita perjuangkan, sama-sama kita jayakan perniagaan ini untuk jadi seseorang yang luar biasa, dengan pendapatan yang juga luar biasa. Kalau kita nak macam gini biasa, apa orang biasa buat, kita sama macam mereka. Orang yang luar biasa tidak buat apa yang orang biasa buat. Orang yang biasa buat tak pernah buat apa yang orang luar biasa buat. Jadi kita kalau nak berjaya, kita kena jadi orang yang luar biasa. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan.